Mudah-mudahan mau tak ada masalah ya. Okey, pelajaran ke-14 memberi sifat isim. Okey, perhatikan di sini. Di dalam memberi sifat isim ini, ya, ada baiknya kita mengenal istilah dulu ya. Di dalam bahasa Arab ada istilah as-sifatu, ya, atau sifat. Kemudian isim yang diberi sifat dikenal dengan istilah al-mausufu. Ya. Jadi sifat, kemudian isim yang diberi sifat al-mausuf. Contoh lebih pahamnya, cuba tengok pada tabel di bawah ya. Contoh yang pertama, al-baitu. Ya, al-baitu al-kabir. Al-baitul kabir. Mana dia punya mausuf dan mana dia punya sifat? Di sini kita nampaklah bahawa al-mausufnya adalah al-baitu. Mana sifat dia? Al-kabir. Dari sisi makna kita nampak dah bahawa rumah ni isim dia, dan al-kabiru yang besar itu adalah sebagai sifat. Ini sifat dia, al-kabir. Ini susunan daripada mausuf dan sifat. Kedua-duanya adalah isim. Contoh kedua, madrasatun kabiratun. Ini pun juga madrasatun sebagai isim dia, ya, isim mausuf, dan kabiratun sebagai sifat dia. Nampak jelas kat situ kan? Artinya sekolah yang besar. Jadi kabiratun ini menunjukkan kata sifat, kabiratun yang besar. Okey. Sekarang kita nak masuk dalam kaedah dia. Macam mana kita nak susun ya, untuk menyusun kalimat atau kata mausuf, isim mausuf dan sifat. Macam mana nak kita susun? Tentu ini memerlukan kaedah, tahu ya. Sebab bila kita tak pandang kaedah, kita tak guna kaedah, nanti dia boleh jadi salah makna dia. Apa kaedah dia? Yang pertama, perhatikan pada poin catatan ya, poin catatan. Di situ disebutkan yang pertama ya, sifat harus sama dengan mausuf. Apa maksudnya sifat harus sama dengan mausuf? Iaitu dalam 3 hal. Yang pertama, harokat akhir dia, harokat akhirnya kena sama. Contoh tadi kan, al-baitu. Cuba perhatikan. Di sini dhamma, al-baitu dhamma, al-kabir pun dhamma. Ya. Itu kaedah dia. Seperti contoh yang kedua, madrasatun. Ini dia punya ini baris dhammatain ya, dan kabiratun pun dhammatain. Itu barisnya kena sama. Ingat itu ya, antara mausuf dan sifat dia kena sama. Kejap ya, ni ada mesej ni. Ada yang tak dengar suara ustaz tak? Dengar ya. Ini ada Haja Hamidah tak dengar. Okey, minta maaf ya. Okey, tak apa. Kejap ustaz settle kejap. Saya rasa okey dah clear. Okey. Jadi yang pertama, kaedah yang pertama untuk menyusun kalimat sifat dan mausuf ya, mausuf dan sifat, mesti tengok baris dia. Baris kedua isim tu mesti sama. Ya. Mesti sama. Kedua, jenisnya muzakkar atau muannas. Perhatikan lagi contoh lagi. Al-baitu ini muzakkar atau muannas? Coba tengok.
Ya, muzakkar ya. Ingat, ini balik lagi pelajaran kita dahulu. Jadi penting sekali kita belajar tentang ciri-ciri isim muannas, ciri-ciri isim muzakkar kan. Jadi ini masuk kepada muzakkar ya. Jadi nak senang macam mana cara nak menentukan ini muannas muzakkar, tengoklah ada tak isim tu memiliki ciri muannas, kalau tak masuklah kepada isim muzakkar. Okay. Kemudian al-kabiru, tadi al-baitu, ini isim muzakkar. Al-kabiru isim muzakkar muannas. Ada yang muannas. Kenapa muannas? Yang al-kabiru. Betul. Kabiru muzakkar. Ya, kabiru muzakkar ya. Ya, tak apa. Jadi al-baitul kabiru, kedua-duanya mesti muzakkar. Itu maksud dia. Sifat dan mausuf ni sama-sama, tak boleh dia songsang ya, yang satu muzakkar, yang satu muannas, tak boleh. Dia kena sama. Aku muzakkar, engkau pun muzakkar. Macam tu ya. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga ya, sifat dan mausufnya pula mesti dalam ya ada kejelasannya. Kalau nakira sesama nakira, kalau ma'rifat sesama ma'rifat. Okey, perhatikan contoh dia. Madrasatun ni nakira atau ma'rifat ni? Isim nakira atau ma'rifat? Nakira. Ya, kalau isim mausufnya nakira, apa tanda nakiranya? Ada ta marbutah. Ya, ada tanwin dia ya. Ya, maaf, ada tanwin dia ya. Ya betul, ada tanwin dia. Kemudian kabiratun mesti sama. Sifatnya mesti sama dengan mausufnya. Kalau mausufnya adalah isim nakirah, maka mausufnya pun isim nakirah. Maka di sini madrasatun tidak ada alif lam, dia bubuhkan ta marbutah, maka sifatnya pun kena ada ta marbutah juga, menunjukkan sebagai dia nakirah. Ya, paham ya? Ada tanwin situ, nampak kan? Yang baris pertama barisnya sama. Madrasatun, kabiratun. Jadi tiga hal ini penting. Ini kena ingat betul-betul ya. Harokat, muzakkar muannas atau nakirah ma'rifat. Okey, catatan yang kedua. Sifat dan mausuf belum membentuk kalimat sempurna. Betul ya? Dia belum dikatakan kalimat sempurna. Untuk menjadikannya sempurna, kita boleh memasukkannya ke dalam jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah ni yang dikatakan sempurna, dan atau jumlah fi'liyah. Dan ini kita sudah belajar apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah masih ingat apa jumlah ismiyah? Terdiri ya, iya, bermula dengan isim ya, membentuk struktur mubtada dan khabar ya. Khabarnya boleh dalam bentuk syibhul jumlah ya, sama ada masbuk bi harfil jar atau mudhafun ilaih. Masih ingat ya? Itu. Kalau jumlah fi'liyah, ya, dia ada fi'il di dalamnya. Jadi memiliki struktur, ada subjek, ada fa'il dia, ada fi'il dia, ada maf'ulun bih, atau keterangan. Itu jumlah fi'liyah. Barulah dikatakan kalimat itu sempurna. Jadi sifat dan mausuf ni barulah dikatakan sempurna, menjadi kalimat sempurna ketika dia ya menduduki atau terjalin dalam kelompok jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh, senang contoh, cuba tengok kita dalam tabelnya ni. Perhatikan dalam tabelnya ni. Ustaz geser kejap. Nampak ya?
Contoh yang pertama, jaa ar-rajulu as-salihu. Jaa ar-rajulu as-salihu. Dari sisi apa namanya tu struktur bahasa, kita nampak di situ ada apa di situ? Ada fi'il ya. Fi'il mana? Jaa. Bermakna ini jumlah fi'liyah. Jaa ni fi'il madhi. Kalau ada fi'il mesti ada fa'il ya. Mana fa'il ya? Ar-rajulu. Telah datang ya lelaki. Ya, telah datang lelaki. Terus as-salihu ini sebagai apa? Sifat. Di mana tahu kita sifat? Kita tahu dia sifat karena dia ni memiliki ciri yang sama dengan ar-rajulu. Kan? Kan tadi kan syarat dia untuk menjadi sifat kena sama dengan mausuf. Apa yang sama? Dia kena muzakkar. Sebab ar-rajulu muzakkar. Kena makrifah. Kena mausufnya juga makrifah, ada alif lam. Kena dhammah karena kena mausufnya juga dhammah. Sebab apa dhammah di sini? Kenapa tak dibaca ar-rajuli? Kenapa di sini baca ar-rajulu? Kerana dia fa'il. Kerana dia fa'il. Ya, fa'il kan mesti marfu' dhamma ya. Ja'a ar-rajulu as-salihu. Itu. Jadi nampaklah kita di sini jumlah fi'liyah di sini mengandungi sifat dan mausuf. Ya. Ini kalimat sempurna dah. Kalimat sempurna dah. Okey, contoh kedua, ar-rajulu. Ar-rajulu as-salihu jamilun. Kira-kira sebelum kita tebak dia punya kategori isim dia apa, ini jumlah fi'li apa jumlah ismiyah? Ya, jumlah ismiyah ya. Kenapa jumlah ismiyah? Karena ya, ada mubtada dia dan ada khabar dia. Ya. Maka mubtada dia adalah mana? Ar-rajulu. Ya, ar-rajulu. As-salihu ni sebagai apa? Ya, sifat ya, sifat dia. Ar-rajulu salihu. Lelaki yang soleh itu. Apa lelaki yang soleh itu? Belum sempurna lagi. Mesti ada khabar dia. Mana khabar dia? Jamilun. Itu khabar dia. Ya. Ya, betul. Ya, pandai. Ya. Jadi jamilun khabar dia. Yo, ustaz ni, lain ustaz ni. Ini hari hujan ni memang macam tu dia. Dia hilang timbul ya. Okey, ya Allah. Mudah nanti rekaman jelas ya, insya-Allah. Okey, baik. Contoh yang ketiga. Contoh yang kedua tadi. Jadi ini adalah susunan daripada jumlah ismiyah ya, mubtada dan khabar. Maka mubtada dan khabar ini mesti ada kaidahnya. Kita sudah belajar kaidah dia kan. Mubtada isim ma'rifah kan, khabar
apa? Khabar isim nakirah. Itu khabar ya kan. Itu kena ingat itu. Kemudian contoh yang ketiga, zahabat al-mar'atu as-salihatu. Tengok tu. Tengok dia punya kaedah betul tak tu kalimat itu. Zahabat ini isim fi'il huruf. Fi'il ya. Saya katanya zahaba ya. Zahaba ni fi'il. Kenapa ada ta marbut ta ta'nis itu? Ya, sebab fa'il dia muannas al-mar'atu. Jadi bila fa'il dia muannas, maka fi'il madinya ditambah huruf ta ta'nis di ujung dia. Kemudian al-mar'atu ni sebagai fa'il dia. As-salihatu sebagai sifat. Sifat kepada mausuf, sifat kepada al-mar'atu, wanita yang solehah. Telah pergi wanita yang solehah. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Ya, fi'liyah ya. Perhatikan fokus pada al-mar'atu as-salihatu. Kenapa di sini mausuf dan sifat dia cuba tengok sama kan, memiliki ciri ketiga-tiganya tadi kan. Tiga hal tadi. Ada alif lam, isim nakirah, isim ma'rifah dianya. Kemudian ada ta marbutah, isim muannas dia ya. Muannas dia. Barisnya pula tengok. Marfu' dhammah, kedua-duanya dhammah, mesti dhammah keduanya. Tak boleh satunya dhammah, satunya kasrah, tak boleh. Mesti sama-sama dhammah. Itulah apa nama kaedah untuk membentuk kalimat, membentuk susunan mausuf ya, isim mausuf dan sifat tadi, sifat dan mausufnya. Okey, lanjutkan. Al-mar'atu as-salihatu jamilatun. Kalau yang ini masuk jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ya, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah mesti kita cari mubtada'nya mana, khabarnya mana. Coba pandai. Siapa pandai? Coba dia pegang. Okey, dari awal. Al-mar'atu sebagai apa ni? Mubtada, pandai. As-salihatu sifat dia, betul. Jamilatun khabar dia. Jadi maknanya wanita yang salihah itu cantik, comel ya. Okey, bagus. Contoh yang berikutnya, nasartu ar-rajula as-salihah. Tadi kan kita tengok dia berbaris dhamma je. Ni dia baris fathah ya. Baris nasab dia, mansub dia. Kenapa ni? Coba yang pandai, yang boleh coba dia apakan, dia arabkan. Ini jumlah apa ni? Fi'liyah, ismiyah? Ya, jumlah fi'liyah. Mana fi'liyah? Fi'liyah mana? Ya. Okey, domir ya. Domir tu itu sebagai fa'il ya. Ya, fa'il ya. Saya menolong, telah menolong. Itu. Kemudian ar-rajulani sebagai apa? Ar-rajulani sebagai apa? Ya, maf'ulun bi. Ya, mesti dia tolong siapa kan? Mesti ada yang ditolong dia. Ar-rajula sebagai maf'ulun bi. Itulah mengapa ar-rajula ni barisnya baris atas, ujungnya ni. Sebab dia sebagai maf'ulun bi. Ya,
Itu ingat tu. Kemudian as-salihah, kenapa pula dia ikut as-salihah baris fathah, baris mansub? Kenapa? Jadi as-salihah ni sebagai apa? Ya, sebagai sifat. Ya, sifat. Ingat tak tadi? Kena sama, sifat kena sama. Kena sama dengan mausuf dia. Alhamdulillah, pandai ya, nampak ya. Sekarang kita dah nampak dah bahawa baris sifat ini dia boleh berubah-ubah. Ya. Tengok dia punya mausuf dia. Mausufnya baris atas, dia pun baris atas. Mausufnya baris depan, dia pun baris depan. Mausufnya baris bawah, dia pun baris bawah. Itu. Jadi sifatnya mengikut dia. Ya. Okey, lanjut insya-Allah. Dan okey, kita sambung yang berikutnya. Sallamtu alal mar'ati as-salihati. Coba yang lelaki lagi. Tadi perempuan saja. Saya dengar ada suara lelaki tadi. Abang siapa? Abang Din. Sorry. Coba abang siapa nama? Saya lupa nama. Minta maaf. Abang siapa bang? Siapa? Ya, salam tu bang. Tu fa'il apa fa'il? Tu fa'il ya. Ya. Masbuk biar ya, atau isim majrur ya. Ya, atau isim majrur boleh. Kemudian as-salihati ya, sifat ya. Pandai, alhamdulillah. Jadi salam tu ini merupakan kalimat salam tu alal mar'ati salihati, ini jumlah fi'liyah ya, diawali dengan fi'il ini, kemudian disambung dengan sibhul jumlah. Apa sibhul jumlah? Dalam bentuk jar majrur ya. Alal mar'ati as-salihati merupakan sifat ya daripada al-mar'ati. Kenapa barisnya sama? Ini nak menunjukkan kalau dia sifat ya. Coba tengok, dia sama, semuanya sama. Alif lam juga ada sini. Alif lam mar'ati juga ada pada as-salihati. Ta marbuta juga ada pada as-salihati. Barisnya pun juga sama. Inilah sifat dan mausuf ya. Alhamdulillah. Okey, faham ya? InsyaAllah. Okey, yang ketiga sifat banyak dijumpai dalam bacaan solat. Rupanya sifatnya banyak. Seperti bacaan kita dalam solat tu banyak ya. Contoh pada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana sifat dia? Ar-rajimi. Perhatikan ar-rajimi tu. Kenapa dia ni? Apa yang menyebabkan? Sesuai tak dengan kaedah yang kita pelajari? Sesuai ya. Perhatikan ar-rajimi ni samalah dengan asy-syaitani. Dia punya alif lam, dia punya baris-baris bawah ya kan? Dia isim muzakkar, gitu. Ya, itu dia menunjukkan kalau dia sifat. Kemudian contoh yang lain, ihdinas siratal mustaqima. Jangan mustaqima. Kenapa mustaqima? Karena dia mengikut kepada as-sirata. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ini
Sama lah kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu ada tak sifat di situ? Ya. Bismillahi, Allah tu sebagai mausuf, Allahi sebagai mausuf. Mana sifat dia? Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Itu sifat. Maka barisnya sama. Nampak tak kita kan? Itu. Jadi kalau kita disuruh i'rab, coba engkau i'rab bahasa Arab bismillah tu. Buatlah situ. Bismillah. Kita dah boleh lah. Kita dah tahu dah. Kita dah belajar dah. Allahi, Bismillahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Bini huruf jar. Ismi, isim majrur. Bismi. Kemudian Bismillahi, dia sebagai apa? Bismi, dengan nama Allah, yang dengan nama Allah. Jadi mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi, ismi mudhaf, Allahi sebagai mudhafun ilaihi. Kemudian Ar-Rahmani, Ar-Rahimi sebagai sifat dia. Kan? Dah pandai dah kita ma'irabkan ini. Kita dah belajar kan mudhafun ilaihi. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah. Sekarang Ustaz nak try latihan ya. Latihan. Ready ke? Ready ya. Coba ni. Coba ni latihan. Tentukan kedudukan isim dan sebutkan harokat akhirnya. Okey, di sini kita nampak dah. Ya, kita dah belajar minggu lepas. Fil masjidi al-kabiri rajulun salihun. Itu kalau yang faham, ini dah faham dah minggu lepas itu ya, minggu-minggu sebelumnya tu. Ini ada yang dibalik ni, apa yang dibalik ni? Ya. Okey, ar-rajulu as-salihu 'alal minbari al-murtafi'i. Yakhtubu ar-rajulu as-salihu amaman nasi. Ar-rajulu as-salihu imamul masjidil kabiri. Boleh? Ya, yang kita pelajari ada. Saya? Ya, masih ada kedudukan ya. Sebutkan harakat akhirnya. Okey, contoh fil masjidi. Kenapa masjid ini? Apa kedudukan dia? Kenapa baris bawah? Ya. Okey, bagus. Teruskan enggak? Al-Kabiri. Ya, bagus. Next. Rajulun. Ya, isim. Okey, isim. Kedudukannya apa di situ? Astaga.